Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. Kisah yang pertama ni, dia terjadi ataupun dia berlaku waktu zaman belajar dekat college. So, kisah ni dikongsikan oleh Windy yang berasal daripada Johor dan dia juga belajar dekat Johor. Tapi dia tak nak bagi tahu dekat korang college mana yang dia belajar sebab dia tak nak takutkan pelajar-pelajar yang masih belajar dekat situ. So, dia kata cukup dia dengan member-member dia je yang tahu dekat mana college yang dekat Johor tu. So, mana-mana korang yang tahu mana college tu, korang boleh komen down below dekat bawah tau. Okay. Sebabnya I pun tak tahu college dekat Johor tu dekat mana, sebab yelah banyak kan college yang dekat Johor, betul tak? Cuma tak tahulah yang mana satu college dia apa semua. Okay. So, kita berbalik kepada cerita tadi. So, nak dijadikan cerita, Windy ni waktu tu dia dah SEM last tau. Dan dia waktu tu juga, dia sebenarnya stay dekat rumah sewa. And tiba-tiba dia dapat berita yang mengejut dan agak menyedihkan jugalah. Sebabnya pemilik rumah sewa dia tu bagi tahu dekat dia dengan housemate dia yang lain yang diorang ni kena keluar rumah sewa tu dalam masa 1 minggu sebab dia nak kena ambil balik rumah dia tu. Tak tahulah sebab apa, maybe ada dia nak duduk ke ataupun dia nak bagi anak dia duduk tu. Windy tak bagi tahulah sebab apa. Cuma Windy cakap dia bagi tahu benda tu secara mengejut tau. So, Windy dengan housemate dia terpaksa lah guys cari rumah sewa yang baru. Tapi Windy kata time tu like macam kesuntukan masa jugalah untuk dia cari rumah sewa. Sebabnya time tu dia dah nak final exam untuk dia punya last semester. So, nak tak nak time tu Windy dengan 2 orang kawan dia yang lain ni try untuk minta hostel dekat college dia. So, bila dia try untuk minta, sebenarnya asrama dekat college itu dah full. So, dia try lah juga minta dekat High Eval Pelajar tu untuk tanya kot lah ada dia terlepas pandang ke. Sebabnya dia kata time tu nak just 3 orang je, dia dengan member dia lagi 2 orang. So, diorang bincang sampailah bahagian High Eval Pelajar tu dia bagi tahu yang sebenarnya ada asrama yang diorang bertiga ni boleh duduk. Tapi asrama tu sebenarnya asrama yang dah lama dah orang tak duduk. Tapi guys, bukannya asrama tu diorang bertiga ni je yang akan duduk. Dekat asrama tu still lagi ada orang yang duduk. Tapi yang duduk dekat situ just orang yang betul-betul nak college. Like macam diorang lah dah buntu kan, nak cari rumah sewa tak jumpa. So, diorang terpaksa jugalah stay dekat asrama lama tu. So, kiranya dekat sini diorang bertiga ni decide untuk accept je yang tawaran untuk masuk dekat asrama yang dah lama dah orang tak duduk. So tu guys, diorang bertiga ni, which is Windy dengan 2 orang kawan dia ni, terus angkat diorang punya barang, baju apa semua, pergi dekat asrama lama tu. And kalau korang nak tahu, nak pergi ke asrama yang lama tu, dia asrama tu sangat-sangat besar dan luas tau guys. Dia like macam banyak sangat bilik. Tapi asrama tu dekat hujung, kiranya dia dekat dengan kilang-kilang tapi dia jauh dengan kawasan perumahan. Kiranya dekat tempat tu dia kawasan dia agak terpencil tau. So, bila diorang dah masuk je asrama tu, diorang rasa macam seram sejuk sebabnya memang tak ramai pun orang dekat asrama tu. Tapi asrama tu sangat-sangat besar guys. Kiranya boleh masuk ramai sangat orang kalau diorang ni nak untuk masuk dekat asrama lama. Tapi of course lah kan, mestilah orang tak nak, mestilah orang akan cari asrama baru daripada asrama yang dah lama. Okay. So, nak dijadikan cerita pula, Windy ni dia try tanyalah dekat orang-orang yang stay dekat asrama lama. Dia tanyalah dekat sini ada apa-apa gangguan tak korang pernah kena. Dan dia terkejut gila sebab salah seorang daripada yang stay dekat asrama tu cakap pernah guys. Korang nak tahu tak, benda first yang diorang pernah kena, diorang ada nampak satu kelibat yang sangat-sangat besar berdiri dekat atas bumbung asrama tu waktu diorang tengah lepak waktu malam dekat bawah.
So waktu dia tengah sembang-sembang apa semua tu, diorang ternampak lembaga tu sangat-sangat besar berdiri dekat atas bumbung. Korang bayangkan kelibat yang sangat-sangat besar dan asrama tu pula besar dengan tak ramai orangnya, confirm memang seram gila kan. And ada satu lagi, diorang pernah dengar perempuan memilai dekat bilik yang Windy dengan kawan dia lagi 2 orang ni stay, which is bilik Windy tu pula dia dekat bahagian belakang dan bersebelahan dengan toilet. And disebabkan itulah Windy lagi rasa macam seram gila guys. Sebabnya diorang kata bunyi perempuan tu sebenarnya datang daripada bilik Windy dengan member-member ni duduk. Windy ni dia ada tanya security guard yang jaga college dekat bahagian college lama tu tau. So dia tanyalah, kot lah ada peristiwa seram ke, pengalaman seram ke yang guard tu lalui sepanjang dia jaga asrama lama tu. So apa yang mengejutkan si Windy ni lagi sekali guys, sebenarnya asrama yang dia duduk tu adalah asrama perempuan yang dah lama sangat-sangat ditinggalkan dan baru je buka untuk diorang-diorang ni tau. Sebabnya pihak college dah tak ada choice lain untuk bagi diorang stay dekat college baru, sebabnya college baru pun dah full. So terpaksalah campak yang diorang dekat belakang-belakang ni dekat college lama. So waktu tu juga Windy kata dekat college tu sebenarnya apa yang dia perasan, dekat toilet memang tak ada satu cermin pun. Tapi Windy ni dia tak tahulah sebab apa, maybe ada kisah-kisah di sebaliknya sebelum asrama tu ditutup dan baru je dibuka semula. So ada satu malam ni Windy ni dia nak mandi tau time tu, sebabnya waktu petang tu dia tertidur. Selalunya Windy ni dia akan mandi waktu petang tau. Selalunya memang dia tak akan mandi lah waktu malam sebab dia rasa macam takut tau. Tapi time tu disebabkan dia rasa macam badan ni berpeluh, so nak tak nak terpaksa lah dia mandi malam tu. So waktu tu juga dia sebenarnya rasa macam tak sedap hati tau. So dia minta lah salah seorang daripada member dia untuk teman dia pergi mandi. Tapi time tu yang malangnya nasib dia, member-member dia ni tak nak teman sebab dah mengantuk sangat-sangat time tu. Yelah time tu kan dah pukul 12.30 malam. Okay. So nak tak nak Windy ni dalam keadaan badan dia yang berpeluh tu, dia pun pergilah mandi dekat toilet. So kalau korang nak tahu, waktu Windy ni nak pergi je kat toilet, dia rasa macam seram sejuk. Lepas tu dia tengiang-ngiang cerita yang orang cerita pasal asrama yang dia tengah duduk tu. Tapi dia try untuk kuatkan semangat dia jugalah time tu. So waktu dia masuk dekat dalam toilet tu, dia tengok toilet tu rasa macam suram je tau. Yelah biasalah dah pukul 12.30 malam, tak ada orang, dia seorang je kan time tu. So dia pun pergilah masuk dekat bahagian cubicle. Kalau korang nak tahu, bahagian cubicle ni sebenarnya bahagian yang shower untuk mandi tu kan. Itulah orang panggil cubicle. So waktu dia tengah nak mandi tu, dia cakap dia just letak tuala dia dekat pintu tau, sebabnya tak ada tempat gantung. So nak tak nak terpaksa dia sangkut dekat pintu je. So waktu dia tengah mandi, sabun-sabun badan apa semua, tiba-tiba je guys, lampu terpadam. Time tu Windy kata dia still boleh relax tau. Tapi kalau cuba korang bayangkan lah, korang dalam situasi Windy tu, apa korang rasa pukul 12.30 malam tengah mandi sedap-sedap ni, tiba-tiba lampu toilet terpadam. Kalau dekat rumah tu like macam tak adalah takut sangat kan. Tapi kalau dekat asrama, cuba korang bayangkan, memang insya-Allah lampu terpadam je, tak takut pun. Tapi kalau korang sendiri yang dekat situasi Windy ni, I rasa kalau I pun memang takut gila-gila kan. Time tu Windy ni dia bagus tau, dia boleh relax. Dia cakap, dia macam cuba untuk sedapkan hati dia lah. Dia just cakap lah, tak apalah, nanti lampu akan terbuka balik lah time tu. So waktu tu dia kata dia rasa macam tak sedap hati tau, sebab dia tak macam lampu ni tak terbuka-buka je. And kalau korang nak tahu juga, bahagian lampu yang terpadam tu bahagian kubikel je guys, bukannya semua yang terpadam, bahagian kubikel je yang terpadam. Bahagian tempat basuh baju, bahagian sink tu dengan jamban okey je, memang okey. Bahagian toilet tu kan memang okey. Tapi bahagian kubikel yang tengah mandi tu je yang lampu dia terpadam. Tentu si Windy ni memang dah rasa tak sedap hati dah. So dia terus capai tuala dia. Waktu je dia dah siap pakai baju apa semua, tiba-tiba lampu terbuka balik. So time tu si Windy ni dia terus bergegas ni dalam keadaan macam terburu-buru, terus keluar daripada toilet dan dia terjatuh. Dan barang mandi dia pula bersepah gila kat depan tu guys. Kesian gila lah time tu Windy lah dalam keadaan yang takut kan. Kalau korang pun rasa benda sama juga korang akan buat. Yelah dah time tu keadaan yang sangat-sangat takut kan.
So waktu tu Winnie kata dia just cepat-cepat ambil barang mandi dia dan dia terus berlari dekat bilik dia balik. Sampai je Winnie dekat bilik dalam keadaan muka dia macam pucat gila tu. So waktu tu dia nampak ada member dia yang dah tidur, tapi ada juga yang tengah main game dekat handphone. So dia terfikir time tu, takkanlah member dia yang tutup lampu, sebabnya dia memang tak dengar bunyi tapak kaki orang pun dekat toilet tu. And time tu ada salah seorang member dia ni tegur lah, "Weh, kau dah kenapa muka pucat?" Lepas tu dia cakap, "Kau boleh tak teman aku pergi toilet jap?" Macam tu kan. So kawan dia ni pun pergilah teman si Windy ni pergi toilet apa semua. And kawan dia tentu tanyalah dekat Windy, "Weh, kenapa? Cuba kau cerita." And Windy kata, "Tak apalah, kejap lagi aku cerita kat kau." And then kawan dia kata, "Okey lah kalau macam tu kan." So dia dah siap settle apa semua, dia duduk je dekat dalam bilik. And then kawan dia tanyalah, "Cepat lah weh cerita kan." So Windy pun ceritalah apa yang jadi. And start daripada tu guys, Windy kata dia memang dah tak berani dah nak mandi seorang-seorang, especially waktu malam. So time tu dia kata kira macam pengajaran lah dekat dia kan, sebab mandi tengah-tengah malam. So itulah guys kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Windy waktu pengalaman dia berada dekat kolej yang dah lama ditinggalkan. So kita move on kepada cerita yang kedua. Tapi bagi I, cerita yang kedua ni dia agak sedih sikit tau. Dia ada seram dia, tapi dia ada sedih dia yang tersendiri. So kisah ni dikongsikan oleh Ella. Tapi Ella ni dia berasal daripada Singapura tau. So nak dijadikan cerita, Ella ni sebenarnya dia telah pun berkahwin, tapi perkahwinan Ella ni hanya bertahan 2 minggu je tau. So nak dijadikan cerita, Ella kata waktu 2 minggu pertama dia berkahwin tu, dia rasa macam semuanya indah-indah belaka lah. And lepas dia 2 minggu lepas dia berkahwin tu, dia dapat tahu yang sebenarnya laki dia, which is husband dia sendiri, curang dengan ex-husband dia. Kiranya ex-girlfriend husband dia lah. And kalau korang nak tahu juga, husband si Ella ni dia pernah berkahwin tau sebelum dia kahwin dengan Ella ni, tapi divorce juga sebab perempuan yang sama tau. So nak dijadikan cerita guys, laki dia ni mengaku yang dia curang, and dia pun minta maaf lah dekat Ella ni. Tapi lah hati seorang perempuan kan, dah lah husband dia, so dia tak nak lah benda tu berlarutan. And dia pun maafkan lah husband dia macam biasa. Tapi guys, husband dia ni dia pun minta maaf, merayu, mata darah macam mana pun, husband dia still lagi curang dengan ex-girlfriend dia tau. Sampai ada satu hari ni Ella dapat tahu yang dia pregnant. So dia time tu memang happy sangat-sangat lah nak bagi tahu husband dia kan. Kot lah disebabkan kandungan dia tu, diorang akan berbaik balik macam biasa. Tapi sebaliknya guys, kalau korang nak tahu, husband Ella tu tak terima langsung kandungan Ella tau. Dan tu memang sedih gila lah Ella cakap. And kalau korang nak tahu juga, husband dia ni seorang yang panas baran tau. Dia ikut je apa yang ex-girlfriend dia cakap. Kalau ex-girlfriend dia tu suruh pukul Ella, so dia akan pukul Ella, memang kau-kau punya pukul lah. Ella ni selalu kena tampar dengan dia, selalu kena tendang, sampai dia rasa macam laki dia tu tak ada sedikit belas kasihan pun bila dia buat macam tu dekat Ella tau. Sampai guys, laki dia pernah cakap dekat dia, "Aku tak akan terima kandungan kau dan aku sumpah anak ni mati." Time tu Ella kata memang berjurai gila lah air mata dia kan time tu kan. And time tu juga dia dah lah baru lepas kena pukul dengan laki dia. And time tu nak jadikan cerita pula, laki dia boleh cakap macam tu dekat dia. Sampailah Ella tu dah mengandung dalam 8 ke 9 bulan time tu, dia ni start meracau dalam tidur. Ella ni nak dijadikan cerita, hari-hari lah dia ni mesti je meracau dalam tidur tau. And selalunya dia akan terbangun orang pukul 1.30 pagi sampai 4 pagi tau. And selalunya si Ella ni dia akan mimpi ada seorang perempuan yang akan kejar dia. Dan dia juga selalu mimpi yang husband dia jadi gula-gula tau guys. Tu memang seram gila lah Ella cakap. And sampai satu tahap tu dia terlalu takut dalam mimpi dia, dan dia terjaga dalam keadaan dia tu sangat berpeluh-peluh tau. Dan selalunya dia kata dia akan mimpi ada seorang wanita ni tengah pimpin tangan dengan laki dia, dan diorang terus hilang macam tu je.
Sampai satu tahap Ella kata dia dah tak sanggup dah nak tidur setiap malam tau. Sebabnya setiap kali dia tidur je mesti dia akan mimpi benda-benda yang mengarut-ngarut ni tau. So dia rasa macam tak nak tidur. Even mengantuk macam mana pun dia rasa tak nak tidur. Sebab yelah setiap kali tidur je mesti mimpi benda-benda yang seram. And adalah satu hari ni Ella kata dia ada ternampak ada seorang perempuan yang sangat-sangat seram berdiri dekat sebelah katil dia. Dan kadang-kadang perempuan tu suka berdiri dekat luar tingkap bilik dia guys. Dan keadaan perempuan tu bukan biasa-biasa. Keadaan muka dia, keadaan pakaian dia memang sangat-sangat seram lah tentu. And dia pernah juga cerita dekat husband dia pasal mimpi dia yang seram tu tau. Tapi husband dia tak percayakan dia. Husband dia just cakap si Ella ni selalu tak basuh kaki sebelum tidur. And sebab itulah Ella ni dia selalu sangat mimpi benda-benda yang mengarut ni. Okay. And time tu juga nak dijadikan cerita, Ella kata mak mentua dia ni jenis yang alim tau. Kiranya kalau solat tu memang tak tinggal lah 5 waktu tu. Kalau solat sunat apa semua jenis tak tinggal. And time tu juga Ella ada rasa something wrong. Yang dia rasa yang mimpi yang dia mimpi tu bukan sekadar mimpi biasa. Dan selalunya waktu Ella tengah duduk sorang-sorang dekat rumah, dia tengah mengemas lah. Biasalah tengah sorang-sorang dekat rumah mestilah dia akan mengemas rumah tu tak. Waktu dia tengah sapu sampah je, bila dia pusing balik dekat belakang yang tempat yang dia sapu tadi, dia tengok banyak balik sampah ataupun habuk-habuk dekat lantai tu tau. And tentu benda yang Ella dah pelik dah tentu. Dia rasa macam mesti ada something wrong somewhere ni. And satu lagi kejadian ni guys, waktu tu dia tengah dekat ruang tamu, dia tengah macam like benda-benda dekat ruang tamu dia tengah susun, elok apa semua kan, dekat bahagian TV tu kan. Waktu tu dia rasa macam dekat belakang dia ada benda yang tengah mengesok. And ada satu lagi benda ni. Waktu tu Ella tengah duduk dekat dalam bilik dan pintu bilik dia memang terbuka luas lah time tu. So waktu tu dia ternampak macam ada satu kelibat lelaki yang berjalan laju gila lalu dekat depan bilik dia, pergi dekat bahagian dapur. Dan bila Ella pergi dekat dapur, dia tengok like macam tak ada seorang pun dekat dapur tu. Sedangkan tadi dia nampak memang betul-betul jelas ada kelibat lelaki lalu untuk pergi ke arah dapur. Sampai satu tahap ni Ella kata dia memang dah tak tahan sangat-sangat dengan gangguan tu. Dia try minta izin dengan husband dia untuk pergi berubat. Kiranya dia orang berdua ni nak pergi berubat lah dengan orang-orang macam ustaz ke ustazah ke, orang-orang yang ilmu agama ni kuat kan. Tapi husband dia ni tak nak pergi berubat. So terpaksa lah Ella ni dia pergi seorang diri. Tapi husband dia dengan mak mentua dia tak tahu yang Ella ni pergi berubat dengan salah seorang ustazah ni. So apa yang ustazah tu bagi tahu, benda halus ni dia susah sangat nak dekat dengan husband si Ella ni tau. Sebabnya like macam orang cakap bekas arwah ayah mentua dia, which is arwah ayah husband dia ni, kira macam mentua dia lah kan, seorang yang kuat ilmu agama dia. So dia adalah turun-turun sikit dekat anak dia, which is husband si Ella ni. Dan sebab tu lah benda tu susah sangat-sangat nak dekat dengan husband Ella lah. Tentu Ella kata dia try lah tanya ustazah tu apa kena mengenai mimpi dia, apa kena mengenai dengan gangguan tu. Dan ustazah tu bagi tahu yang sebenarnya gangguan yang dia alami tu ada kena mengena dengan ex-girlfriend husband dia. Time tu dia dah agak dah mesti ada kena mengena dengan perempuan tu tau. Sebabnya perempuan tu pun ada masuk dalam mimpi si Ella ni. Time tu dia kata ustazah tu memang tak boleh lah nak datang berubat dekat rumah dia. Sebabnya yelah kan, mak mentua dia tak tahu, husband dia pun tak tahu juga. Sampailah ada satu tahap ni Ella kata dia rasa macam benci gila lah tengok muka husband dia tau. Even time tu husband dia masak untuk dia pun dia rasa macam tak nak makan. Even satu suap pun dia tak nak makan. Yang selalunya hari-hari diorang ni mesti ada je benda nak gaduh. Even benda tu benda kecil je tapi diperbesarkan tau. Yang selalunya bila diorang dah macam nak berbaik, nak elok balik, ada je benda jadi dekat husband dia tau. Dan ada satu hari ni time tu diorang memang dah nak berbaik lah guys kan. Tentu Ella kata dia macam dah happy lah dengan perubahan husband dia. Dan waktu tu juga husband dia terkena sakit. Dan sakit tu kaki husband dia memang bengkak sangat-sangat sampai tak boleh bangun dengan tak boleh jalan. Time tu Ella kata dia rasa macam setiap kali nak berbaik je mesti ada benda yang jadi kat husband dia. And setiap kali dia orang bergaduh tak ada benda yang apa-apa yang terjadi pun.
sakit tak ada, elok je, tapi cuma diorang akan bergaduh hari-hari. Bila dia nak cari je perempuan tu, husband dia memang tentang gila, memang marah gila-gila dekat Ella ni, jangan cari perempuan tu apa semua. Dan sampai satu tahap Ella ni memang dah tak tahan, dia nak sangat cari perempuan tu, sampai husband dia terlepas cakap tau. Husband dia kata, jangan kau fikir pasal anak dalam kandungan tu, sebab ni bapak perempuan tu pandai buat orang. Kiranya dia like macam pandai nak hantar sihir-sihir dekat orang ni lah. And kalau korang nak tahu guys, time ni Ella kata dia rasa macam sedih sangat-sangat, sebabnya waktu tu dia dah nak melahirkan anak dan husband dia sempat cakap macam ni, harap-harap lepas kau lahirkan baby tu kau matilah ya, yelah kan, mati syahid, cakap macam tu kan. And time tu Ella rasa macam, ya Allah, sanggup kan husband dia cakap macam tu dekat dia. Dipendekkan cerita lah kan guys, start daripada yang dia lahirkan anak tu, husband dia lafazkan talak dekat dia. And start daripada tu lah gangguan yang dia alami, mimpi-mimpi buruk tu dah tak ada dah. Start daripada yang dia dengan husband dia divorce. And kalau korang nak tahu yang sedih sikit lah, waktu je anak dia dah berusia 5 bulan, bekas husband dia tu ambil anak dia secara paksa sampailah sekarang. And setiap kali diorang ni nak berbaik je pasal anak ni, mesti ada je benda yang jadi like macam husband dia mesti akan jatuh sakit. Dan dia pernah teringat yang perempuan tu pernah call dia dan cakap dekat dia, jangan harap kau boleh hidup senang. Dia dah rasa dah tempoh memang perempuan tu lah like macam punca dia dengan husband dia jadi macam tu, dan mangsa dia adalah anak dia orang sendiri. Okay guys, so itulah cerita yang diceritakan oleh Ella berdasarkan kepada pengalaman dia sendiri. So I rasa guys tu je video kita untuk kali ni. Mana-mana yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. So stay tuned on my next video. Bye.